daripada Form 5 Aiman Firdaus daripada Form 4 SMK Sungai Besar. Okey, so hari ni kita ada lebih kurang dalam 20 orang pelajar lah. Okey, so Putri Nur Syaira daripada Johor Tenggara. Arif Fahmi MRSM Sungai Besar. Okey, para pelajar dikasihi sekalian, kalau boleh cikgu minta untuk live session ini kamu boleh rename balik nama kamu, tukarkan kepada nama kamu yang sebenar. Jadi daripada nama kamu yang sebenar tu, cikgu boleh at least bila you bertanya soalan, chatting dan sebagainya, cikgu boleh sebut nama kamu. Macam kalau kamu gunakan nama Huawei ni, minta maaf cikgu terpaksa kena sebut nama Huawei, kan tak sedap. Nama kita dah ada nama yang sebenar diberi oleh mak ayah. Okey. Baik, para pelajar dikasihi sekalian, tanpa melengahkan masa lagi. Okey. So, baik, ada yang pelajar Form 4 dengan pelajar Form 5 yang ada sesi kita ini. Cikgu nak pastikan bahawa sesi hari ini, sesi pada petang ini, kita boleh bincangkan topik yang mana boleh kedua-dua tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni bersama-sama untuk belajar lah dalam kata lain bab yang samalah. Okey. Jadi topik pilihan cikgu. Okey, sebelum tu cikgu nak tahu dulu, tingkatan 4 yang ada tingkatan 4 dekat sini, you dah belajar bab berapa dah sekarang? Setakat sekarang. Kalau Selangor ni dia dah berhenti PKP ni dekat sebulan dah ni. Kalau dia tak disambung tu okey lah. Tetapi yang mana yang bukan dia PKP, okey tak apa. Yang Selangor you belajar sampai bab berapa sekarang? Yang bukan negeri Selangor, yang bukan PKPB ni lah. Maksudnya daripada Johor tak ada PKPB kan. Kecuali Seremban pun baru start PKPB nanti kan. Jadi kamu dah belajar sampai setakat mana cikgu nak tahu dulu. Okey, Oviga dah habis semua bab. Wow, laju Oviga ya. MRSM macam ni? MRSM biasanya dah habis dah. Okey, Nisha sampai bab 9. Okey, ada sampai serakan. Okey, Nasira bab 10. Dah habis bab je sprint yang laju. Okey, Putri Syera daripada bab 10, bab 9. Okey, kebanyakannya bab 10 belum habis. Alright. Okey, dah habis Q. Alright, terima kasih. Okey, tahu. Kita pada petang ni cikgu pilih satu bab. Yang mana bab ini bab yang boleh dikategorikan dia punya bab ini bab yang medium. Kalau Form 4 dia belajar dalam bab 7. Bab 7. Bab apa tu? Form 4 KSSM boleh respon sikit bab 7. Ya, bab 7. Form 4 KSSM. Bab 7 bab apa? Ya, graf gerakan. Terima kasih Alviga ya. Okey, hari ini kita akan belajar ya. So, kita nak belajar satu bab yang dinamakan sebagai graf gerakan. Kalau dulu di dalam tingkatan 5 ya, silibus KBSM, bab ini dinamakan sebagai kecerunan dan luas di bawah graf. Tetapi untuk KSSM dia rebranding sahaja nama dia. Tetapi konten dia sama. Ya, dia cuma rebranding sahaja konten dia, nama dia. So dinamakan sebagai graf gerakan. But basically dalam graf gerakan kamu ada dua graf. Ini yang paling basic sekali yang kamu dah tahu. Untuk graf gerakan dia ada dua graf ya, dua graf. Okey, graf yang pertama dinamakan sebagai graf jarak melawan masa. Okey, boleh nampak tak tulisan cikgu dekat situ? Boleh nampak tak tulisan cikgu? Jarak lawan masa. Boleh nampak ya? Tulisan cikgu dekat situ ya. Oh, kecil, kena besarkan sedikit. Minta maaf. Okey, cikgu cuba besarkan tulisan cikgu. Okey, so graf yang pertama kita namakan sebagai graf jarak lawan masa. Okey, harapnya boleh nampak ya. Alright, so kali ni agak okey sedikit lah, okey. Alright, so graf yang pertama graf jarak lawan masa. Graf yang kedua dinamakan sebagai graf kita punya laju lawan masa. Okey. So graf yang pertama tadi adalah graf jarak lawan masa. Graf yang kedua adalah graf laju melawan masa. Baik. Kedua-dua graf ini kita akan bermain dengan graf garis lurus. Itu yang penting kamu kena tahu. Kedua-dua graf ini bermain dengan graf garis lurus. Cumanya kalau graf jarak lawan masa ya. Maksudnya di dalam graf kita ini kita ada jarak untuk paksi Y dan juga masa untuk paksi X dekat situ. Okay, so kita ada graf jarak melawan masa. Yang mana jarak melawan masa ini, ya, paksi Y ini diwakili oleh jarak dan masa. Baik, selalunya jarak lawan masa. Untuk jarak biasanya kita akan gunakan sama ada meter ataupun kilometer. Begitu ya. Kalau meter biasanya bermain dengan meter per saat. Okey. Kalau kilometer biasanya bermain dengan apa? Kilometer bermain dengan jam, kilometer per jam.
Itulah kita punya sesi teknikal kita lah. So, jarak lawan masa dan juga kita punya laju melawan masa. Baik. Untuk graf jarak lawan masa, yang paling penting kamu kena tahu info yang penting dulu. Yang penting ya. Kita ada satu info yang sangat penting. Daripada jarak lawan masa, kita boleh tengok kita punya kecerunan. Okey. Kecerunan bagi graf kita. Sebab graf dia akan bermain dengan graf gerakan yang mana bermain dengan garis lurus. Okey. Baik, kalau contohnya cikgu letakkan graf kita begini. Contohnya. Sini naik ke atas, straight, lepas tu naik ke atas balik semula. Okey, cikgu ada labelkan kita punya O, kita ada A, kita ada B dan kita ada C dekat sini. Okey. Perhatikan ke dalam graf cikgu yang ada depan ini. Graf kita ini adalah graf jarak melawan masa ya. Okey, kita ada kecerunan. Baik, apakah berlaku dalam kecerunan O ke A? Boleh respon dengan cikgu tak? Apakah kita punya sifat dalam kecerunan? Adakah kecurunannya sifar, kecurunannya positif ataupun kecurunannya negatif untuk daripada O nak ke A? Cikgu ulang balik semula, daripada O nak ke A. Bagaimana kecerunan kita? Okey, kecerunan kita, terima kasih atas respon kamu. Kecerunan kita adalah kecerunan positif. Baik. Bila kecerunan positif, maksudnya apa? Maksudnya kita akan ada kecerunan dalam graf ini. Kecerunan akan mewakili kita punya apa? Kita punya kecerunan mewakili kita punya laju. Boleh ya? Maksudnya kita ada speed lah, speed tengah menaik. Ya, speed dia tengah menaik. Okay, jarak ada perubahan jarak maksudnya kita ada laju dia. Jadi maksudnya kecerunan kita punya graf daripada O ke A, kita ada laju dia. Kalau contohnya soalan tanya, apakah laju bagi graf kita daripada O nak ke A? Ataupun kadang-kadang dia tak letak O A ke A. Contohnya, apakah kita punya laju bagi 2 saat yang pertama misal kata. Maka untuk dapatkan laju untuk 2 saat yang pertama, apa yang kamu perlu buat? Kamu cari kecerunan. Ingat, dalam graf ini kecerunan graf mewakili kita punya laju dekat situ. Okey. Baik, graf yang kedua ya. Graf yang kedua mewakili apa? Graf yang kedua kita mewakili graf laju melawan masa. Laju melawan masa. Okey, bagi cikgu buat explanation dulu, nanti baru kita pergi pada latihan insya-Allah ya. Okey, baik. Dalam graf kita laju melawan masa. Okey, kalau tadi kita bermain meter per saat, tetapi kalau contohnya laju biasanya unit dia adalah kita punya meter per saat, kilometer per jam, ms-1. Dan masa tetap kita punya second lah. Kalau kamu punya kilometer per jam, sini adalah kita punya jam jugalah. Jadi unit untuk masa mesti unit yang sama dekat situ. Okey, baik. Cikgu ambil kita punya contoh dekat sini juga. Okey, graf yang seakan-akan sama ya, pergerakan graf yang akan sama. Kita ada daripada titik O ke A, kemudian ke B, kita kemudian kepada C. Baik. Maksudnya dekat sini kita ada pecahan ya. Kita punya OA, kita katalah T1 ya, cikgu letakkan sebagai T1. Ini sebagai T2. Ini sebagai T3. Begitu juga dekat sinilah, cikgu labelkan jugalah ya. T1. Okey, T2. Kita punya T3 dekat sini. Okey, kalau kecerunan bagi graf jarak lawan masa ya, ingat pegang betul-betul ya. Kecerunan bagi graf jarak melawan masa, kecurunannya mewakili apa tadi? Mewakili laju. Okey. Tapi kalau graf laju melawan masa, kecerunan kita ini mewakili apa kelas? Siapa boleh bantu cikgu? Kecerunan untuk graf yang kedua ini. Okey, kecerunan bagi graf yang kedua ni. Apakah kita punya perwakilan ya, fizik kuantiti yang mewakili kecerunan bagi graf yang kedua? Okey, terima kasih. Alright. So, ya, pecutan. Dia mewakili kita punya pecutan. Okey, mewakili acceleration ataupun kita panggil sebagai pecutan. Okey. Baik. Maksudnya kalau soalan tanya apakah kita punya pecutan ataupun carikan nilai pecutan bagi T saat pertama. Contohnya lah 5 saat pertama ni, maka kamu carilah kecerunan dekat sini. Kalau dia tanya, okey, apakah kita punya yang kedua ya? Kedua. Ini ada ekstra. Graf yang kedua kita ada luas di bawah graf. Baik kelas. Ekstra. Kalau graf laju lawan masa, dia akan dapat dua benda. Kecerunan mewakili kita punya pecutan. Luas di bawah graf mewakili apa kelas? Luas di bawah graf tapi hanya untuk laju lawan masa tau ya. Jarak lawan masa tak ada.
Dia mewakili jarak yang telah dilalui. Okey, terima kasih ya yang respon kepada cikgu. Nisha ada, ya, iPad. Bagi sebab pakai iPad. Tolong rename nama ya. Jaspreet, Oviga, betul ya. Luas di bawah graf ni mewakili kita punya jarak yang telah dilalui. Kalau contoh soalan tadi, luas di bawah graf ni tidak memberi apa-apa makna untuk kita, tetapi kecurunan sahaja mewakili kita punya laju. Ini ingat graf jarak masa cuma dapat kecurunan laju. Ya. Tetapi kalau graf laju melawan masa, cikgu ulang semula, graf laju melawan masa, kecurunan mewakili pecutan, ya. Luas di bawah graf ni mewakili jarak. Contohnya, kalau katalah soalan nak minta kita punya jarak yang dilalui untuk yang ini yang pertama ni saja, maka carilah luas berbentuk segitiga ni, nampak? Maka kita dapatlah berapakah jarak yang telah dilalui. Sebab laju masa, luas di bawah graf tu mewakili jarak. Kalau dia nak minta T1 sampai T2 saja, carilah dengan petak ni saja. Maka itulah jumlah jarak yang kamu dapat. Ya. Kalau kita dah minta T2 sampai T3, bentuk apa ni kelas? Tolong respon dengan cikgu, bentuk apakah daripada T2 ini sampai ke T3 ini? Apakah bentuk kita ini? Kita namakan sebagai bentuk apa tu? Okey, terima kasih Aiman Firdaus, Jaspreet, Nisha, Nasirah dan sebagainya. Ya betul, kita punya bentuk yang seterusnya daripada yang T2 sampai T3 ini berbentuk trapezium. Maka dalam bab ini kelas, ya, dalam bab ini, kamu kena ada formula-formula yang kamu kena tahu, terutama bahagian kita punya kedua-dua graf ini. Yang pertama kelas, kalau cikgu boleh senaraikan mungkin. Okey, cikgu senaraikan gunakan pen warna merah lah ya. Pen warna hitam Okey, hitam ya. Okey, yang pertama, kita mesti tahu bagaimana nak mencari kecurunan. Apakah rumus untuk kita cari kecurunan kelas? Kecurunan dulu. Apakah rumus yang kita akan gunakan untuk mencari kecurunan? Rumus dia standard kelas sebab garis lurus ya, Kita akan gunakan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ini rumus yang pertama yang kamu kena gunakan. Ya, ingat ya. Y2 tolak Y1 bahagi X2 bahagi tolak X1. Ini rumus yang standard kamu dah belajar masa PT3 dulu sekalipun. Ya. Yang kedua kelas, you kena ada kemahiran untuk mencari luas. Baik, untuk luas ini ada beberapa jenis luas. Okay. Of course kelas. Yang pertama, katakanlah luas itu berbentuk segi empat tepat. Kalau cikgu letak X dengan Y, maka formula untuk mencari luas ini, of course senang sangat. So kamu keluar X darab Y sahaja. Ini yang pertama. Boleh ya? Okey, yang kedua kita nak bermain dengan segitiga. Contohnya segitiga bersudut tegak ni. Kalau ini X, ini Y, apakah rumus yang kita gunakan untuk segitiga bersudut tegak? Ya, kita akan gunakan 1/2 X darabkan dengan Y. Okey, boleh ya? Segitiga bersudut tegak. Yang ketiga, trapezium tadi kelas, trapezium. Berbentuk trapezium, kamu kena ingat kalau trapezium nak cari luas, kamu kena cari dua garis yang selari dulu. Ya, cikgu tunjukkan tanda kita ini selari. Kamu cari dulu dua garis yang selari itu, sebab dua garis yang selari itu akan jadi kita punya, let's say lah cikgu letakkan A dengan B. Dia punya formula untuk cari luas 1/2 A tambah B. Yang mana A tambah B ini adalah dua garis yang selari. Garis yang selari. Terima kasih Oviga. Kemudian kita kena darabkan dengan C. C ni apa? C ni adalah garis yang menyambung ni kelas. Dan pastikan garis yang menyambung ini kedua-duanya bersudut tegak. Kedua-duanya bersudut tegak dekat situ. Boleh? Jangan kamu ambil panjang ini sekalipun ada panjang ini Kamu tengok graf cikgu. Kalau kita punya ni panjang ini, tak nak cari panjang yang condong ni. Tak nak. Kita akan ambil kita punya garis yang menegak, yang mana 90 darjah menyambungkan titik A ke B. Maka inilah rumus-rumus asal yang kamu kena tahu. Baik, para pelajar yang dikasihi sekalian. Ya. Kalau kamu lihat apa yang cikgu bincangkan, sebenarnya apa yang cikgu bincangkan ini dalam bab 7, sebenarnya kamu dah belajar. Biarpun kamu dah tahu bagaimana nak mencari kecurunan, kamu dah tahu bagaimana nak cari luas, kamu dah tahu bagaimana nak cari luas untuk ketiga-tiga bentuk ya. Kita ada segi empat tepat, ataupun kita punya segi empat sama dan sebagainya ya. Segitiga, trapezium. Maka rumus-rumus ini yang kita akan gunakan dalam bab ini. Cuma apa beza bab ini dengan bab garis lurus? Graf ini adalah dinamakan sebagai graf gerakan. Ya, cikgu namakan sekali lagi. Graf ini dinamakan sebagai graf gerakan.
graf gerakan ini dia nak test kamu untuk pergerakan ya sesuatu objek. Mungkin kereta ke, sesuatu objek, tak kisahlah apa-apa objek tu, lori dan sebagainya, taksi, van dan sebagainya. Ini soalan-soalan yang biasa kita akan gunakan lah. Maka ingat, graf kita ada 2 graf sahaja kita akan belajar. Yang pertama, jarak melawan masa. Boleh ya? Yang kedua adalah graf mewakili laju melawan masa. Ingat, kalau jarak melawan masa, kecurunan mewakili laju. Okey? Laju lawan masa, kecurunan mewakili pecutan. Luas di bawah graf mewakili jarak. Okey, cikgu nak bagi masa dengan kamu. Tolong gunakan ruangan chatting. Ya, cikgu nak semua orang dekat sini ambil kesempatan ini untuk kamu chat sikit. Kamu type sedikit. Ingat, jarak masa, kecurunan mewakili laju. Tulis sedikit dan type dekat situ. Laju masa, kecurunan mewakili pecutan. Luas mewakili jarak. Cikgu nak kamu type dan kamu send dekat kita punya ruangan chatting. Banjirkan ruangan chatting kita. Come on guys. Jarak lawan masa, kecurunan dapat apa? Laju lawan masa, kecurunan dapat apa? Luas di bawah graf dapat apa? Okey, Ovigah, terima kasih. Ovigah orang yang pertama yang panjang. Jarak masa mewakili laju. Laju masa mewakili pecutan. Luas di bawah graf mewakili jarak yang dilalui. Graf laju masa. Okey, good. Okey, Nisha, terima kasih. Kecurunan laju. Tapi kecurunan kita tengok tahu ya. Kecurunan ni, dua-dua ni ada kecurunan juga. Kecurunan apa yang kita nak? Kalau kecurunan graf kamu nampak jarak lawan masa. Jarak lawan masa, kecurunan dia mewakili kita punya laju. Ya. Tetapi kalau graf laju melawan masa, kecurunan dia mewakili pecutan. Nampak tak flow dia? Okey, banjirkan chatting kita dulu. Come on. Kalau komputer kita boleh crop kita boleh copy paste, sorry. Gunakan pen warna lain Tak apa, banjirkan ruangan chatting dulu. Terima kasih. Ambil masa tak apa. Okey, pastikan ada kertas dengan pen bersama kamu ya. Jangan hanya mendengar sahaja. Kalau mendengar dia akan hilang sifat mencari ilmu tu. Okey. Okey kelas, baik. Jadi kalau cikgu boleh tunjukkan dekat sini kelas, kita nak buat summary sikit kelas, apa yang kita dah belajar. Okey, alhamdulillah, terima kasih kerana semangat kamu semua. Distance time, okey. Okey, yang gunakan bahasa Inggeris pun tak apa. Okey, sebab kita gunakan dual language. Yang mana gunakan bahasa Inggeris, cikgu alur-alurkan untuk guna bahasa Inggeris. Okey, distance time, gradient is equal to speed, speed time, graph, gradient is equal to acceleration, the area is equal to distance. Luas di bawah graf, Putri Syira, terima kasih, jarak yang dilalui. Okey, now, kamu lihat dekat sini, cikgu buat summary sedikit kelas. Okey, kamu boleh gunakan pen dengan kertas. Cikgu buat sedikit kita punya bahagian jarak lawan masa. Jarak lawan masa, pecutan mewakili laju. Laju masa, pecutan mewakili... apa yang cikgu buat ni? Kenapa sini pecutan? Ini bukan pecutan ni. Allahu Akbar. Ini adalah kecurunan... Okey, kecurunan mewakili laju, kecurunan sini mewakili pecutan. Tetapi ekstra laju lawan masa dia ada dua benda lah, satu jarak, satu lagi pecutan. Tapi jarak dia dapat daripada luas. Okey, baik kelas. Yang pertama sekali kelas, cikgu nak sebelum kita pergi pada latihan-latihan yang lain, cikgu nak daripada sekarang kamu kena setkan dalam minda. Kamu dah tahu dah. Okey, jarak lawan masa, kecurunan laju,
Laju lawan masa, kecurunan lawan dapat pecutan, luas dapat jarak. Okey. Baik. Kalau cikgu nak teruskan dengan kita punya perbincangan dalam graf yang cikgu tunjukkan dekat sini kelas. Okey. Baik. Apa maksud jarak daripada O ke A ke B, B ke C? Baik. Kalau kamu perhatikan dalam graf cikgu ini. Dalam graf kita ini ya. Okey, so apakah berlaku di antara 0 sampai T1 saat pertama? Maksudnya T1 lah. T1 maksudnya kita punya saat pertama lah, kata 5 saat pertama. Apa berlaku daripada 0 sampai T1? Maksudnya, kalau kamu perhatikan, masa dia meningkat tak? Ya, masa meningkat. Contohnya sampai ke 5 saat ya. 1, 2, 3, 4 dan 5. Apa berlaku kepada jarak? Kamu lihat. Jarak makin lama makin meningkat. Makin meningkat. Maksudnya dekat situ, kita ada perubahan jarak. Kadar perubahan jarak. Ya, cikgu ulang balik semula. Kita ada kadar perubahan jarak. Okey. Dekat sini kita ada satu kadar perubahan. Take note benda ni ya. Jarak. Baik. Apa yang dinamakan sebagai kadar perubahan jarak? Kadar perubahan jarak maksudnya jarak berubah terhadap perkadaran dengan masa. Apakah nama lain untuk kadar perubahan jarak? Siapa boleh bantu dengan cikgu? Baik. Ada sedikit kadar perubahan jarak. Ya, cikgu ulang balik semula. Kadar perubahan jarak. Apakah kita punya satu simbol ataupun satu kuantiti fizik yang mewakili kadar perubahan jarak? Perubahan jarak. Ya. Okey, dia adalah mewakili laju je. Laju. Kalau kadar perubahan jarak, dia mewakili laju. Kalau you belajar fizik, dia ada satu lagi terms kadar perubahan sesaran. Ya, dia ada kadar perubahan sesaran. Kalau kadar perubahan sesaran, baru dia mewakili hal laju. Ya, purata laju lain. Kalau purata laju adalah jumlah jarak. Satu lagi formula ya. Purata laju ya. Purata laju. Kamu kena ambil jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa dekat situ. Ini satu lagi formula jangan salin purata laju sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Tapi kalau kadar perubahan jarak sebenarnya dia bukan mewakili purata laju, tetapi dia hanya mewakili laju kita sahaja. Ini perkataan lain daripada laju lah. Contohnya kadar perubahan jarak. Ya. Dekat sini pula ada juga kadar, tetapi dia bukan kadar perubahan jarak. Dekat sini kadar perubahan apa kelas? Ini ada kadar juga. Kadar perubahan kita punya laju. Sebab laju tengah berubah, nampak? Laju dia makin lama makin meningkat. Ya, makin lama makin meningkat daripada O ke A. Kalau perhatikan daripada O ke A, dia ada condong, dia ada kecurunan. Maksudnya laju ni makin lama meningkat. Bila masa bertambah dari 0 sampai T1, ya, laju dia juga bertambah. Ya, yang ini kita panggil sebagai kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju juga sebenarnya kadar perubahan hal laju sebenarnya ya. Tetapi dalam kes ni kita boleh consider sebagai kadar perubahan laju ya. Kadar perubahan laju adalah mewakili apa? Mewakili pecutan kita. Pecutan kita. Dengar kadar perubahan laju, dia adalah juga mewakili kita punya pecutan. Okey guys, setakat tu clear? Ada apa-apa yang you nak bertanya? Adakah jelas penjelasan cikgu ni? Adakah jelas? Belum habis lagi. Cikgu akan gunakan graf ini lagi. Kita akan sambung sedikit lagi baru kita buat soalan. Adakah kita punya penerangan clear? Oh, Kabilan ada. Hai Kabilan. Pelajar kesayangan cikgu. Kabilan ada bersama dengan cikgu pada petang ni. Terima kasih Kabilan. Okey, yang lain apa cerita? Apa cerita? Okey, yang lain adakah okey? Masih bersemangat? Okey, para pelajar yang dikasihi sekalian, sebelum cikgu terlupa, sesi pada petang ini dibawakan khas oleh lihat dekat sana, sini, sini. Nampak P-Teen Studio? So, kelas petang ini kita dibawakan oleh P-Teen Studio. P-Teen ni dinamakan sebagai Pusat Tuition Impian Nyata lah. Tetapi untuk online ni kita panggil sebagai P-Teen Studio. Dan jangan lupa dekat bawah ni, boleh nampak kan dekat bawah ni? Dekat bawah ni kita ada Telegram. Join lah. Siapa yang belum join Telegram, so install Telegram. Siapa yang tak ada Instagram, install Instagram. Join Instagram kita, P-Teen Studio. Okay? Okay, semua clear? Alright, saya beres boh, beres. Okay, so ada soalan apa-apa nak bertanya, boleh gunakan ruangan chatting ya. Boleh gunakan ruangan chatting. Okay kelas, cikgu nak explain lagi sedikit kelas. Okay, ada beberapa terms-terms yang kamu kena sentiasa dengar dalam graf kita ini. Contohnya kelas kalau cikgu sebutkan tadi, daripada O ke A, boleh nampak ya? Daripada O ke A,
kita punya masa makin lama makin bertambah. Cikgu ulang balik semula, masa kita makin lama makin bertambah. Apa berlaku pada jarak kita? Jarak kita pun bertambah. Contohnya apa? Maksudnya cikgu ada pergerakan. Katakanlah dari titik cikgu ada sekarang ni, cikgu bukakan jam randik ataupun stopwatch kita. Ya, cikgu startkan stopwatch kita, cikgu berjalan. Cikgu berjalan. Ada tak masa bertambah? Masa bertambah sebab stopwatch cikgu tengah bertambah. Ya. Tapi apakah kita punya jarak juga bertambah? Jarak cikgu bertambah sebab daripada kedudukan sana tadi, cikgu dah datang ke kedudukan sini. Masa dekat situ, adakah cikgu mempunyai laju? Ya, cikgu mempunyai laju. Dan bagaimana kita nak cari laju kelas? Balik kepada konsep asas kita. Kalau purata laju jumlah jarak bahagi jumlah masa, tetapi kalau laju kelas, laju adalah mewakili jarak bahagi dengan masa. Ini formula yang you kena pegang. Kalau dulu masa cikgu UPSR, cikgu percaya kamu pun ambil UPSR, kamu belajar benda yang sama juga. Dulu cikgu belajar cara nak mencari jarak lawan laju lawan jarak masa ni. Cikgu gunakan formula yang gunakan segitiga. Siapa gunakan rumus segitiga ni? Ini teknik yang biasa kita gunakan. Adakah siapa yang belajar sama macam cikgu? Cikgu belajar UPSR tahun 2000 dulu. Tahun 2000 UPSR. Cikgu gunakan segitiga ini dan cikgu percaya sampai sekarang pun masih ramai pelajar-pelajar gunakan segitiga ni untuk mencari jarak masa dengan laju. So bagaimana kita nak cari? Kalau laju jarak lawan masa, so kat atas ni adalah kita punya jarak ataupun kita letakkan sebagai distance D. Dekat bawah ni apa? L. Sini adalah M. Dulu cikgu pakai segitiga ni. Okey, so DST ya. Yang gunakan bahasa Melayu, bahasa Inggeris gunakan DST kan, distance, speed dengan time. Kalau gunakan bahasa Inggeris tadi ya, Kalau bahasa Melayu kita gunakan J, L dengan M, jarak laju masa. Nak pakai segitiga macam mana? Kita refresh balik sedikit. Ramai gunakan benda ni, okey? Nak gunakan ni boleh, ya, tetapi jangan tunjuk dalam kertas exam. Kalau kamu tunjukkan dekat kertas exam, nampak macam kamu ni balik kepada UPSR. Jangan. Ya, yang ni sebagai panduan kamu sahaja. Maka nak cari laju, contohnya nak cari laju, tutup laju. Nampak? Tutup laju kan? Bila kita tutup laju, maksudnya kita tinggal jarak bahagi masa, D bahagi T, distance bahagi time. Cikgu, saya tak mau cari laju. Soalan nak cari jarak, tutup jarak. Kamu ambil laju darab dengan masa. Nampak dekat bawah ni darab. So, kamu tengok. Formula sama. Kalau nak cari jarak dekat sini, naikkan masa, laju darab dengan masa. Ya, cikgu, saya nak cari masa. Masa, jarak lawat bahagi dengan laju. Nak cari masa, tukar tempat, jarak bahagi dengan laju. Maka kamu dapat masa. Dulu kita pakai segitiga, tetapi sekarang jangan pakai segitiga lagi, kawan. Segitiga ni sebagai panduan. Contoh dalam exam. Cikgu, saya betul-betul confused. Nak cari jarak ke nak cari laju tu yang kita bahagi tu? Maka, kamu pakailah segitiga kamu sebagai panduan sahaja. Okey? Tetapi secara asas, kita baliklah semula kepada formula laju. Nak tengok formula laju, kelas tak susah pun sebenarnya. Okey. Boleh bantu cikgu tak? Apakah unit bagi laju, guys? Apakah unit bagi laju? Kalau cikgu nak bermain dengan meter, nak main dengan saat, tak main dengan kilometer per jam, ya. Apakah unit bagi laju? Okey, terima kasih Oviga. Meter S-1. Apa maksud meter S-1, guys? Apa maksud MS-1? Maksudnya meter per second, betul tak? Meter per second. Cikgu tulis dulu meter M-E-T-E-R second. Meter per saat. Meter ni unit bagi apa? Jarak, guys. Distance, guys. Distance. Ya. Second unit bagi apa? Time, guys. Masa, time. Nampak? Jarak bahagi masa, kamu ambil meter per saat mewakili kita punya laju. Nampak? Daripada unit pun kita dapat detect. Terima kasih user. Meter per saat. Besar tulisan dia, caps lock dekat situ. Okey. Okey guys, settle Okey. Now, sikit lagi sebelum kita pergi soalan. Alright. Okey, petang nanti kita ada sesi admat pukul 5 nanti. Sekarang kita habiskan maths dulu. Okey, baik. Dalam jarak lawan masa ni, cikgu ambil jarak lawan masa dulu Tengok, perhatikan graf cikgu ya, jarak lawan masa. Daripada O ke A tadi, cikgu kata, cikgu bergerak dari satu titik ke titik yang kedua, kita ada pergerakan jarak dia. Kita ada perubahan jarak dia. Ada kadar dengan masa, perkadaran dengan masa, sebab tu kita ada laju. Kelas, apa berlaku sepanjang daripada titik A ke B, guys? Apa berlaku daripada A ke B, guys? Boleh bantu cikgu?
Apa berlaku daripada kedudukan A ke B? Katakanlah A ni adalah selari dengan paksi X. AB ni adalah selari dengan paksi X ataupun kita kata parallel. AB, the line of AB is parallel to the X axis. Okay, apa berlaku? Okay, kalau you nak sebut tentang seragam, cikgu tak setuju. Kalau laju lawan masa, dia akan sebut tentang seragam. Tetapi dalam graf jarak lawan masa, dia tak sebut tentang seragam. Apa berlaku? Okey, ada tu objek pegun. Objek berada dalam keadaan pegun. Pegun. Semua pun dah shoot dah dengan pegun. Apa yang dia nak maksudkan tentang pegun, guys? Apa dimaksudkan tentang pegun? Oh, cikgu kena tengok mata cikgu kamera. Semalam kelas cikgu untuk form 5, cikgu punya mata selalu tengok kamera. Sorry, laptop. Patutnya cikgu tengok kamera ni. Baru nampak macam tengok kamu kan. Okey, apa yang kita maksudkan tentang kita punya pegun? Okey, terima kasih atas kebanjiran chatting kamu. Maksudnya kamu masih berhidup bersama dengan cikgu petang ni. Terima kasih banyak-banyak. Objek tidak bergerak. Objek berada dalam keadaan rehat. Betul. Semua perkataan tu semua betul. Maksudnya daripada A ke B, kalau kita perhatikan guys. Kita perhatikan. Cikgu gunakan pen warna merah ya. Nampak? Adakah masa berubah? Daripada T1 ke T2, masa berubah. Tetapi adakah kita ada perubahan jarak? Jarak tidak berubah. Katakanlah 10 meter guys. 10 meter maksudnya dia tetap 10 meter. Walaupun masa tengah bertambah. Tetapi objek masih berada 10 meter daripada kedudukan asal. Ya, contohnya, katakanlah ini kedudukan asal cikgu. Dekat bawah ni. Nak pergi ke A, cikgu masa bertambah. Startkan jam randik, stopwatch cikgu. Cikgu berjalan. Ada laju ni. Kemudian sampai ke point A, cikgu kan berhenti. Jam randik tidak diberhentikan. Hanya pergerakan cikgu dihentikan. Maksudnya daripada suatu masa yang tengah bertambah, daripada jarak A, kedudukan A, bukan jarak ni, daripada kedudukan A ke kedudukan B, jarak dia masih mengekalkan jarak yang sama guys. Masih jarak yang sama. Apa berlaku kepada B ke C pula guys? Apa berlaku kepada B ke C? Apa berlaku kepada B, kedudukan B ke C guys? Apakah berlaku daripada B ke C? Berada meningkat. Apakah meningkat? Sampung perjalanan. Okey, cikgu setuju. Okey, apakah berlaku kepada B ke C? Cikgu setuju. Kita punya nampak jarak dia makin lama meningkat. Jarak Pak CY ni makin meningkat dengan masa meningkat. Maksudnya tadi, okey sekejap ya. Alright. Ada mute kan dulu. Ada orang call. Okey. Berlaku kecerunan. Ayat dia betul, ayat BM sungguh tu. Berlaku kecerunan. Kecurunan meningkat. Iza Natasha. Terima kasih Iza Natasha. Ya. Pertambahan kadar perubahan jarak. Okey, kadar perubahan jarak dia tak ada pertambahan. Tapi dia ada kadar perubahan jarak. Jangan sebut kata dia ada pertambahan kadar perubahan jarak. Kalau kamu sebut tentang ada kadar perubahan jarak. Okey. Tapi kalau kadar perubahan jarak bertambah, maksudnya laju kamu bertambah. Laju seragam ni guys. Garis lurus ni maksudnya laju dia seragam. Laju dia masih seragam. Kalau yang ini betul laju dia tak seragam, laju dia meningkat. Bila laju meningkat dia ada pecutan. Sini ada pecutan tak guys? Ini tak ada pecutan guys. Ini tak ada pecutan. Dia hanya ada laju sahaja. Dia ada laju sahaja. Sebab laju tu mewakili kecurunan. Kecurunan dia kecurunan yang seragam. Kecurunan sama. Maksudnya laju dia masih laju yang sama. Kecurunan dia tak ada kita punya pecutan dekat bahagian BC ni. Okey. Object is moving with the uniform velocity. Huawei terbaik. Tu ayat yang paling terbaik. Itu yang cikgu sebutkan. Object is moving with uniform velocity. Uniform velocity. Okey. So, dia tengah bergerak dalam keadaan hal laju yang seragam. Maksudnya pecutannya tak ada. Gitu. Okey guys, kita tengok bahagian sini. Okey, contoh ya. Contoh. Katakanlah daripada titik C ni, tiba-tiba cikgu sambung. Tadi nampak nama Amira Farisha. Amira Farisha is KYS. Boleh Amira Farisha? Cikgu rasa macam nampak nama you tadi. Kalau Amira Farisha yang cikgu kenal, Form 5 KYS. Adakah benar belaka? Okey, apa berlaku daripada C ke D ni guys? Untuk T3 sampai T4. Apa berlaku C ke D guys? Apa berlaku C ke D? Okey, yang pertama cikgu tanya, adakah kita ada kecerunan untuk C ke D? Adakah kita ada kecerunan untuk C ke D? Okey, dia ada kecerunan. Bagaimana kecerunan kita?
Adakah keturunan kita positif ataupun negatif guys? Dia turun bukit guys, dia turun bukit. Okey, deceleration ayat yang terbaik. Deceleration ayat yang terbaik. Negatif terbaik. Ya, betul. Keturunan dia adalah keturunan negatif. Kalau tadi keturunan kita semua naik bukit, keturunan sifar, objek tak bergerak, naik ke atas maksudnya ada satu keturunan positif. Ya, bila keturunan positif maksudnya pecutan dia tidak ada tetapi dia ada uniform velocity, dia ada laju. Ini pun ada laju juga tapi laju dia adalah dalam keadaan kita punya negatif. Maksudnya apa guys? Keturunan negatif. Dia bukan pecutan ya. Pecutan masih tidak ada dekat sini. Pecutan tidak ada. Tetapi apa berlaku dekat bawah tu guys? Apa berlaku daripada titik C ke titik D guys? Apa berlaku daripada C ke D? Objek itu bukan nyah pecutan. Cikgu tak boleh sebut tentang nyah pecutan. Kalau nyah pecutan ada dekat sini. Laju masa. Apa maksud daripada C ke D? Objek itu sebenarnya tengah buat apa? Dia tengah patah balik guys. Dia tengah patah balik. Dia berpatah balik ke kedudukan asal. Ini ayat yang sebenar. Dia berpatah balik ke kedudukan asal. Contoh ya. Cikgu bagi satu simulasi lah. Simulation. Daripada O tengok ya. Daripada O kita nak ke A. Dia bertambah. Bertambah. Dia berhenti daripada A ke B. Dia berhenti sekejap. Masa bertambah. Lepas tu disambung perjalanan B ke C. Bertambah. Okey. Lepas tu apa berlaku C ke D? Objek tersebut dia patah balik ke sampai ke kosong. Patah balik ke sana. Okey, sampai ke sini dia berhenti. Nampak? Dia pergi ke arah sana, mungkin 2 meter. Berhenti sekejap, sambung perjalanan lagi 2 meter. Lepas tu dia patah balik 4 meter, nampak? Kalau dia tanya berapakah jumlah jarak yang dilalui. Okey, cikgu suka dengan ayat Sarvin yang dekat situ, bergerak arah bertentangan. Bagus. C ke D itu dia bergerak tetapi bergerak dalam arah bertentangan dengan jumlah jarak C ke D ni sama dengan, katalah sini ya contoh ya. Ni 10 meter kan contoh kan. Cikgu bagi contoh. Ini pun 10 meter walaupun tak logik lah kelas Walaupun tak logik sini sampai sana 10 meter kan. Tapi anggaplah benar. Maka tadi kita pergi 10 meter, berhenti berehat sebentar. Minum kopi, relax dulu. Lepas tu kamu sambung sampai ke point C lagi 10 meter. Relax, tak ada relax lagi kelas, tak berhenti. Dia terus lepas sampai ke C, dia patah balik terus dengan keadaan berapa meter kelas? 20 meter. Jumlah dia 10 meter lagi, jumlah dia 20 meter, dia patah balik ke kedudukan asal dia sampai ke origin dia balik semula. Maksudnya apa kelas? Maksudnya kita punya perubahan jarak dan juga kita ada patah balik. Kalau soalan tanya, apakah jumlah jarak yang telah dilalui daripada 0 sampai T4 guys? Apakah jumlah jarak dia? Boleh bantu cikgu? Adakah 0 jumlah jarak dia? Berapakah jumlah jarak? Gunakan ruangan chatting. Banjirkan ruangan chatting. Come on guys. Berapakah jumlah jarak daripada 0 sampai ke T4? Tak apa. Salah kita betulkan sama-sama. Kalau betul kita raikan. Kalau salah tak apa. Biar kamu ada kesalahan sekarang daripada kesalahan yang aku belakang. Berapakah jumlah jarak yang dilalui, yang telah dilalui sepanjang daripada O, A, B, C, D? Okey, jumlah jaraknya berapa? Jumlah jaraknya 20 meter guys. 20 meter. Tambah lagi 20 meter guys. 20 tambah 20, jawapannya berapa guys? 40 meter. Kenapa 40 meter guys? Tadi daripada O ke A dia 10 meter. 10 meter, lepas tu dia tambah lagi 10 meter. Sorry guys, sorry. Sini tak boleh 10 meter. Patutlah kamu tak jawab soalan. Sorry. Sini 20 meter guys. Dia tambah lagi 10 meter ya. Maksudnya dia pergi 10 meter, lepas tu dia tambah lagi 10 meter sampai ke 20 meter. 20 meter patah balik 20 meter, ada total dia 40 meter jumlah jarak dia kelas. Kalau soalan tanya berapakah purata laju kita? Purata laju jumlah jarak tadi 40 meter tadi dah terlalui 10, 20. Bukan ambil 10 tambah 20 ya. Dia total dia sampai ke 20. Tambah 20, 40, sini dah 40. Bahagi dengan jumlah jarak. Kalau 20 saat, bahagilah 20 saat. Maka jumlah purata laju. Kalau dia nak semualah. Kalau dia nak purata laju daripada 0 sampai T3 saja. Ataupun 0 sampai T2. Kamu punya jumlah jarak dia cuma 10 saja. Ini tak bergerak. Tapi masa dia ambil 0 sampai T2 untuk dapat purata laju dia. Okey guys, boleh ya? Okey, sikit lagi. Apakah berlaku daripada 0 sampai ke A? Graf ini kelas, graf laju lawan masa. Daripada 0 sampai A ada perubahan laju.
Ada pecutan dekat situ. Terima kasih. Ada pecutan. Ya, ada pecutan. Aiman, terima kasih Aiman. Ya, ada pecutan dekat sini. Ya. Apa berlaku daripada A ke B? A ke B, A ke B. Objek tu bergerak tak? Objek tu masih bergerak, bukan pegun. Kalau pegun yang ini tadi. Yang ini walaupun dia mendata, dia horizontal, tetapi dia masih ada laju guys. Contohnya 20 meter per saat. Laju guys, satu saat pergi 20 meter guys. Bukan lari biasa ni. Dia ada bergerak tetapi laju seragam, nampak? Maksudnya apa? Contoh daripada O ke A. Contoh O ni. O ni maksudnya laju dia kosong ni. Laju dia kosong. Masa dia kosong. Maksudnya dia tengah berehat kat traffic light. Nampak lampu warna merah. Relax, santai-santai. Lampu bertukar warna hijau. Dia start untuk tekan pedal dia. Untuk capai daripada kosong sampai 20 ms negatif 1 guys. Sini. Nampak? 20 meter per saat guys. 20 meter per saat. Bila 20 meter per saat, maksudnya, takkan dah kosong, tiba-tiba macam Doraemon je. Ataupun kamu macam Halilintar, macam mana pun, kalau kamu nak jadi, apa nama tu yang Sonic, apa? Supersonic. Supersonic. Pernah tengok tak cerita Supersonic tu? Cikgu bawa anak cikgu, seronok dia. Dia pergi tengok wayang kan, dululah, sebelum PKP dululah. Ya. Cerita tu dah lama dah. Dia pergi tu, ada perasaan tak? Siapa tengok Supersonic? Cikgu layan lah je lah cerita tu okey lah, bukan untuk budak-budak je. Kita yang dewasa-dewasa ni tak berapa tua sangat pun boleh tengok juga. Siapa tengok cerita Supersonic? Rambut merah tu, betul. Saya rambut biru ke rambut merah? Cikgu tengok. Anak cikgu bukan main lagi. Siap dia suruh keluar daripada sinema, keluar daripada wayang tu. Dia suruh abah buat video gambar-gambar. Dia lari laju. Yang abah ni pula saja nak tunjukkan dia macam supersonic. Buat yang kan kamera kita boleh setting untuk yang dia bukan yang slow motion, dia yang fast moving tu. Macam kita boleh lagi laju kan. Tapi abah ni pun cikgu lah. Cikgu kata tak apa, you Ifan lari je lama-lama. Nanti cikgu tak rakam je tunjuk. Ui, Ifan jadi supersonic ke? Ui, abah tengok cerita wayang ni terus jadi macam supersonic. Kita layankan je lah. Rambut yang warna-warna Rambut mana satu biru yang baru ni, yang wayang yang terlatest tu lah. Yang Supersonic yang baru ni. Warna biru lah, biru bukan merah, biru. Okey. Seronok cikgu pun seronok juga. Dia ada satu bat tu yang dia pergi dekat padang tu yang dia pusing kat padang, pusing sampai dekat padang tu, sampai current dia semua tarik energi, boom. Pecah tu kan. Sampai part situ lah. Biru kan, biru. Cerita tu lah. Okey guys, apa maksudnya tadi? Kenapa cikgu masuk tentang Supersonic? Supersonic. Contohnya, daripada kereta yang tak bergerak, nak sampai capai 20 meter per saat. Laju guys. 20 meter per saat ni laju guys. Satu saat dia pergi 20 meter. Kamu bayangkan pembaris cikgu tu yang 1 meter, ada 20 meter tu. Satu saat, boom, dia pergi tu. Laju tu. Nak tahu berapa kelajuan dia dalam kilometer per jam, boleh tukar. Tapi apa yang cikgu cuba sampaikan, daripada kosong, daripada O, nak sampai ke A ni guys, kamu mesti ada satu perubahan hal laju. Nampak? Sebab tu bila kita ada kadar perubahan laju, dia mesti ada pecutan. Kamu mesti ada pecutan. Bila ada pecutan, barulah sampai ke 20 meter per saat. Betul, baseball tu. Cikgu nampak padang baseball. Terima kasih, Aiman Firdaus. Ya. Kosong ke A tu, dia pergi sampai ke ni, kita ada satu kita punya perubahan laju yang sampai ke tahap sini, apa berlaku daripada A ke B? Dia macam dah relax dah, santai. Sampai ke 20 meter per saat, cikgu tekan pedal tadi kan, tengah pecut. Lepas tu pedal cikgu stay. 20 meter per saat, relax je bawa. 20 meter per saat ni laju guys. Ya. Maksudnya walaupun cikgu ada kita tidak ada pertambahan laju, tetapi lajunya tetap ada. Kawasan inilah guys yang tadi kan, yang ini kawasan ni kita panggil sebagai pegun. Ya, kawasan ini daripada A ke B, adakah objek tu bergerak? Ya, objek tu bergerak. Tetapi dengan perkataan apa tadi yang kamu sebut tadi, ramai sebut tadi. Dengan kita panggil, kalau bahasa Inggeris kita panggil sebagai uniform speed, ataupun kita panggil sebagai seragam. Apa yang seragam? Laju yang seragam. Nampak? Beza di antara garis lurus horizontal line. Ya, untuk kita punya jarak lawan masa horizontal line dengan kita punya laju lawan masa beginilah. Horizontal line pegun, objek tak bergerak sebab jaraknya tak bertambah pun. Ya, yang ni laju tak bertambah tetapi objek masih bergerak. Okey, boleh ya. Laju yang seragam. Terima kasih yang respon dengan cikgu. Baik. Apa berlaku pada B dengan C? B dengan C.
objek tu masih bergerak dengan adanya pecutan. Sebab M dia adalah M positif. Bila M positif, maksudnya objek tu tengah bergerak dengan memecut. Mengalami pecutan. Kabilan, terima kasih. Ayat bahasa Melayu dia sungguh kagum, cikgu. Ya? Mengalami pecutan. Pecutannya positif, maksudnya objek tu pecut. Contohlah, cikgu tengah bawa kereta. Katalah contohnya lagi 5 tahun. Cikgu pakai kereta biasa-biasa je. Buatan Malaysia lah, Proton. Tapi Kabilan 5 tahun lagi, Kabilan sekarang form 4, 5 tahun lagi umur 21. Time tu dia dah join macam ada bisnes yang, dia jadi orang kaya kan, dia pakai kereta Ferrari lah contohnya. Cikgu dah jumpa cikgu kat traffic light ni. Cikgu kat traffic light, cikgu tengah rasa santai, laju seragam ni, tiba-tiba sampai ke point kita punya satu jarak tertentu, Kabilan pakai kereta Ferrari guys. Cikgu X70, terima kasih. Cikgu X70, dia pakai Ferrari. Friung pula dia saja buka tingkap, dia bawa cikgu kan. Jadi cikgu pun geram lah, cikgu pun geram. Bila cikgu geram, cikgu naikkan lagi kita punya laju kita. Ada pecutan ni, cikgu nak pecut, nak kejar dia. Sampai ke satu point C ni, tiba-tiba kan cikgu katakan, tak boleh lah, cikgu tak boleh nak kejar. Kereta cikgu kereta biasa-biasa, kereta dia Ferrari laju sangat. So cikgu pun terpaksa kena kekalkan dengan kita punya hal laju seragam balik semula. Kan? Tapi contohlah gitulah, so cikgu kena naik pecutan. Tapi contohlah, tak apa, kita abaikan cerita tadi, kita patah balik. Apa berlaku dekat kita punya ni kelas? Apa berlaku daripada C ke D untuk yang kita punya graf yang kedua ni pula? Apa berlaku C ke D guys? C ke D nampak ni? Pak, cikgu turunkan dia. Apa berlaku C ke D? Terima kasih perkataan yang terbaik Nisha dan juga kawan yang share tadi. Kita pertama sekali kecurunan dia adalah kecurunan negatif yang kita panggil sebagai deceleration ataupun pecutan. Maksudnya dia tengah buang kita punya pecutan. Deceleration guys, deceleration. Maksudnya objek itu mengalami pecutan. Dia buang dia punya speed. Maksudnya objek tu tengah nak sampai ke berhenti untuk turunkan laju dia sampai ke sifar. Okey guys, setakat tu boleh faham guys? Ada soalan nak bertanya? Adakah penjelasan cikgu clear? Kita nak bincang soalan. Tadi sepatutnya kita ada sistem yang kita boleh tukarkan skrin kepada soalan. Tapi cikgu minta maaf sebab tak sempat setting tu, ada macam ada problem sikit, technical problem tadi. Tak apa, kita boleh tulis soalan kat whiteboard. Okey. Adakah clear semua? Hafiz Din, terima kasih Hafiz Din. Cucu Sri Kasim ada bersama dengan cikgu pada petang ni. Terbangga cikgu. Huawei, terima kasih Huawei. Wavigah, terima kasih. Firzana, terima kasih. Crystal clear cikgu. Kabilan dia bagi crystal clear terus ya. Okey guys, nak screenshot dulu, boleh screenshot? Okey, cikgu tunjuk kat sini. Nak screenshot. Jika kamu yang ada Instagram tu, tag Pitin Studio. Tag Pitin Studio. Tahu kan Pitin Studio kan? Ya, cikgu ulang balik semua. Kamu boleh join Pitin Studio. Instagram pun kamu boleh carilah Pitin Studio. Tolonglah tag. Kamulah jadi pemangkin kepada Pitin Studio kita. Screenshot. Nanti share lah dekat IG. Okey. Okey guys, boleh cikgu padam sekarang? Cikgu padam, kita nak tulis soalan sikit. Boleh ya? Okey, nak screenshot soalan ni. Okey, so kita pergi kepada soalan ya. Cikgu tak sempat tangkap gambar ni pula. Patutnya cikgu tangkap gambar ni dulu. Tak apa. Okey, alright. Nanti pukul 5 kita ada sesi AdMath. Siapa yang ambil AdMath boleh join cikgu sesi AdMath. AdMath boleh join, Form 4 join, Form 5 boleh join sebab cikgu akan cari bab yang mana berkaitan dengan apa yang you belajar untuk kedua-duanya lah. Dalam kepala cikgu dah ada satu bab dah, tapi tak apa. Nanti kita tengok. Siapa yang akan join sesi AdMath petang ni boleh respon dengan cikgu? Siapa yang akan join sesi petang ni, AdMath? Okey, Nisha terima kasih, Hafiz Din. Okey, so ramai agak akan join ni petang ni. Aiman Firdaus terima kasih. Jasprit, ramai agak akan join Okey, so sesi petang ni pukul 5 Pukul 5 kita akan buat sesi AdMath Sesi AdMath. Okey, jom kita ambil satu soalan boleh? Cikgu tulis soalan kat depan. Okey. Sekejap bagi cikgu masa sekejap sikit.
Okay guys. Alright. So boleh nampak tak soalan? Boleh gunakan rangan chatting. Boleh nampak tak soalan yang skrin yang cikgu tunjukkan sekarang? Cikgu malas sikit nak tulis sebalik semula lah. Cerita dia. Jadi kita gunakan teknologi kita untuk kita tunjukkan skrin. Okay, adakah skrin sekarang dengan you ada clear? Boleh ya? Okay. So kalau kamu lihat dekat soalan ni guys. Soalan yang muka surat yang cikgu tunjuk dengan kamu ni. Soalan ni soalan... kamu tengok, kenal pasti dulu graf kita. Graf kita. Apakah graf kita dekat sini? Cikgu nak kamu screenshot dulu ataupun macam ni cikgu nak buat sebab cikgu nak kecilkan skrin kita. Boleh screenshot soalan ni dulu. Okey, kita tukar kepada skrin yang satu lagi boleh nampak cikgu sama. Kita ada satu lagi skrin. Okey guys. Okey, boleh nampak soalan Cikgu harapkan kamu nampak soalan. Kalau tak kamu zoom pandai-pandai zoom kamu sendirilah. Okey, boleh ya? Okey guys. Baik, kalau kita lihat dalam soalan ni guys, dia kata apa? Rajah menunjukkan graf laju masa guys. Yang pertama, bila kita dapat soalan ni soalan yang merujuk kepada laju lawan masa. Guys, kita ada dua graf tadi guys. Ya, kita ada dua graf. Graf yang pertama kita namakan sebagai graf jarak lawan masa. Graf yang kedua adalah graf laju lawan masa guys. Guys, laju lawan masa kita ada satu info ke dua info guys? Laju melawan masa. Berapa info yang kita boleh dapat daripada laju lawan masa? Kita ada dua. Terima kasih. Yang pertama, kita punya kecerunan. Okey, kecerunan. Kecerunan mewakili apa guys? Mewakili apa? Kecerunan untuk graf laju lawan masa. Terima kasih. M kita ya. Kita tulis M kita. So, kecerunan mewakili pecutan. Satu lagi guys. Yang kedua, info yang kedua, luas. Kalau graf jarak lawan masa tak ada luas. Tetapi luas di bawah graf ya. Cikgu tulis luas sajalah. So, luas mewakili apa? Jarak yang telah dilalui. Jumlah jarak lah. Luas di bawah graf lah tu Okay. Yang ini kamu kena pegang betul-betul. Bila dapat soalan area is equal to distance. Terima kasih Huawei. Okay, so kita dapat soalan. Kita akan lihat dulu soalan itu dia bagi graf apa dulu. Kalau graf laju lawan masa, dua maklumat ni kamu kena kenal pasti. Okey, cikgu lukis dulu graf kita ya. Cikgu lukis dulu graf kita balik semula. Alright. Gitu. Sini adalah U kita. 16. Okey, dekat graf kat sebelah kamu boleh nampak juga ya. Tetapi cikgu salin jugalah untuk explain kepada kamu. Nak lagi clear tengok kat gambar rajah sebelah cikgu. 8, 14, 18. 8, 14, 18. Kan? 8, 14, 18. Okey, so graf ini adalah graf laju melawan masa guys. Laju melawan masa. Okey, dan laju dia main adalah meter per saat Meter per saat, maka masa pun saat ya. Meter per second lah ya, meter per second. Ini pun kita mainkan second kalau gunakan bahasa Inggeris. Okey, yang pertama guys, ya. Kalau kamu lihat dalam soalan dia kata rajah menunjukkan graf laju lawan masa. Tengok kat graf kamu kat sini sebelah cikgu ni. Nampak ni. Okey. Nyatakan tempoh masa objek itu bergerak dalam keadaan laju yang seragam guys. Perkataan laju yang seragam. Tolong highlightkan laju yang seragam. Cikgu tak ada highlight kan. Cikgu nak highlight kan. Perkataan laju seragam guys. Masih ingat lagi? Laju seragam. Di manakah kedudukan laju seragam kita? Cikgu tulis teruslah jawapan kita. Laju seragam. Dia minta tempoh masa ya, laju seragam. Berapakah panjang tempoh masa untuk laju seragam? Ovigah, terima kasih 6 saat. Jangan tulis 14 saat guys. Laju seragam hanya berlaku bila mana sepanjang ini sahaja. Daripada 8 ke 14 saat, jumlah masa ni ada 6 saat. Simple je kamu buat 6 saat. 6 second lah ya. Okey, yang kedua kelas B. 14 tolak 8. Terima kasih Kabilan. Yang kedua, kita minta hitung kadar perubahan kelajuan dalam 4 saat terakhir. Kas, dia ada sebut tu, Kas. Ya. Kamu tengok perkataan dia. Dia sebut kadar. Ada perkataan kadar tau. Perubahan kelajuan. Guys, perkataan kadar ni. Kadar perubahan jarak sama dengan laju. Kadar perubahan kelajuan sama dengan apa? Pecutan. Ini perkataan dia dalam kata lain nak pecutan.
Bahasa Inggeris kita panggil rate of change of speed. Ya, cikgu ulang balik semula, rate of change of speed. Kalau kadar perubahan jarak, rate of change of distance. Okay. So yang ini adalah kita punya Rokos Amira Farshah, ya. Okay, so rate of change of speed. Oh, dia punya Amira Farshah dia menggunakan perkataan singkatan juga rasa. Rokos rate of change of speed. Betul. Amira Farshah, betul ke kamu daripada KYS tu? Boleh sahkan cikgu? Cikgu rasa kamu. Sebab kamu bila kalau cikgu rasa cikgu ajar Amira Farshah dalam kelas, dia akan respon dengan jawapan yang tepat dan padu. Beginilah. Betul tak Amira Farshah ke daripada sekolah area-area lain? Jadi kita nak pecutan guys. Kita nak pecutan. Tetapi pecutan yang kita nak ini adalah pecutan. Oh tak, saya MRSM KKBO. Minta maaf salah orang. Okey. Jadi kita nak pecutan untuk 4 saat yang terakhir. Kalau kamu lihat 4 saat yang terakhir adalah yang ni lah. Dia hanya nak daripada 14 hingga 18. Nak ni kelas. Kadar perubahan kelajuan ini mewakili pecutan. Graf ini pecutan mewakili kecerunan. So kecerunan kita guys. Gradient kita guys. Kita kena cari gradient. Kecerunan ya. Cikgu gunakan bahasa Melayu, kamu boleh faham lah agak-agaknya ya. So, ada ramai juga yang daripada MRSM dan sekolah-sekolah belajar bahasa Inggeris. Tetapi cikgu gunakan bahasa Melayu, tapi cikgu translate juga gunakan bahasa Inggeris juga. Harapnya kamu boleh faham ya. Maka kita akan cari kecerunan. Okey, kalau nak cari kecerunan, okey, dia digunakan M sama dengan Y2 tolak Y1. Ataupun cikgu boleh cadangkan kamu boleh gunakan kecerunan. Kita ambil jumlah Y kita bahagi X. Y bahagi X. Tapi dalam graf ni kamu tengok Y kita sebab dia turun bukit cikgu mesti ada negatif lah. So negatif, berapakah jumlah Y dekat sini guys? Apakah Y kita ni? Ni ada 16 So cikgu ambil 16 bahagi dengan X ni, berapa X ni? 4. So terus dapat negatif 4. Apakah unit bagi pecutan kita? Unit. Bukan MS negatif 1 ya. Kecerunan kita mewakili pecutan. Jadi apakah unit kita? Negatif 4 MS negatif 2 guys. Ini jawapan kita guys. Pecutan. Terima kasih Kabilan. Okey, juga Avia ya. Negatif 4 MS negatif 2. Pecutan guys, pecutan. Okey, now next. Kita pergi pada soalan yang C. Cikgu gunakan ruangan sebelah sini sedikit. Okey, kita pergi pada ruangan C. C kita ada apa? Hitung nilai U jika jumlah jarak dilalui Tengok pada soalan. Hitungkan nilai U kita ini jika jumlah jarak, keyword dia jumlah jarak yang dilalui untuk 14 saat pertama saja ya, bukan semua 14 saat pertama saja 180. Maksudnya guys, dia ada sebut tentang jumlah jarak guys. Jumlah jarak ini adalah mewakili kita punya luas di bawah graf. Tapi bukan semua graf, bukan semua luas yang kita nak. Sebab soalan itu dengan jelas sekali dia sebut apa? Ya, dia jelas sekali dia sebut jumlah jarak 14 saat pertama saja dalam soalan. Boleh zoom sikit dekat soalan kalau kamu nak. Ya. 14 saat pertama saja. Maksudnya, jumlah luas permukaan kamu, jumlah luas adalah bahagian sini saja guys. Jangan ambil semua ya. Sebab soalan dengan jelas bagi tahu jumlah jarak yang dilalui untuk 14 saat pertama 180. Maksudnya, luas inilah 180 meter. Iaitu jumlah jarak di bawah graf untuk 14 saat pertama. Jadi apa yang cikgu perlu buat? Cikgu kena asingkan dia guys. Cikgu buat pengasingan. Sebab bentuk dia, yang pertama ni bentuk apa guys? Kalau cikgu labelkan sebagai A. Tambah dengan kita punya area untuk yang ni. Ni segi 4 tepat lah. Apakah bentuk untuk A? B cikgu dah bagi tahu dah. B adalah kita punya segi 4 tepat. Apakah bentuk bagi A? Kamu nampak? Trapezium. Terima kasih Sarvin. Ya. Jadi untuk trapezium, cikgu dah senaraikan rumus tadi kepada kamu. 1/2 AB sin C pula dah. 1/2 garisan AB yang selari. Yang inilah, yang ni yang selari. Berapakah ketinggian ini? U Nampak U? So kita letakkan sebagai U dekat sini. Berapakah ketinggian yang penuh dekat sini? 16. So sini adalah 16. Berapakah penyambung dia untuk trapezium ni saja? 8. Kita letak 8 dekat sini. Maksudnya untuk kita punya formula, rumus, ya, untuk kita punya C, terima kasih ada yang dapat jawapan Kabilan, laju Kabilan. Terima kasih guys, ya. Kita akan ambil U tambahkan dengan 16. Kita darabkan dengan penyambung yang 90 degree ni guys. Jangan ambil atas ya. Ini adalah 8. Tambah dengan kita punya apa? Tambah dengan kita punya B. B kita adalah petak guys, ya. 6 darab dengan 16 ya.
6 untuk saya ini, tinggi dia adalah 16 ya. 6 darab dengan 16, kita samakan dengan 180. Maka kita boleh darab, so 16 darab 6 sama dengan 96, sama dengan 180. 1 per 2 darab 8, 4, so 4U tambah 16. Pindah 96, so 4, cikgu tak kembangkan kenapa, ada sebab. 180 tolak 96 berapa ya? Tolak 100 lah, 80 lah, 84 lah. Kamu dapat 84. Okey. Cikgu boleh pindahkan 4. Cikgu tak perlu untuk kembangkan. Cikgu pindahkan 4. So, akan jadi bahagi. So, U 16, 84 bahagi 4. So, U tambah 16 sama dengan 84 bahagi 4. Potong-potong 21. So, ini 21. Pindahkan 16. U sama dengan 21. Tolak 16. U kamu sama dengan 5. Kabilan? Kabilan ada buat kesalahan sedikit di situ. 4U tambah 96. Ke cikgu yang salah? Kabilan yang salah ke cikgu yang salah? 4U tambah 96. Okey, Kabilan cikgu ingat U tak tambah 16 dengan Kabilan? Ya. Dekat sini Kabilan, kat sini ada U tambah 16 untuk trapezium, betul? Boleh Kabilan So semak balik semula jangan kerja kamu. Sepatutnya untuk trapezium 1 per 2 U tambah 16 U tambah 16 ni. Mungkin cikgu rasa U tambah U saja. U darab dengan 8 je. Kabilan kena tambah U tambah 16. Jadi lupa, okey? Betul So U tambah 16 darabkan dengan 8. Kemudian kita tambahkan 6 darab 16, kena samakan dengan 180. Bila selesaikan, kita dapat U sama dengan 5. Baik, bila kita selesai ni guys, bila kita selesaikan, dapat U sama dengan 5, kita tengoklah sini 5. U sama dengan 5. U ni sama dengan 5. Logik tak U sama dengan 5? Logik. Sebab apa? Sebab kita punya kedudukan 5 ini masih di bawah 16. Di bawah 16, nampak? Tapi kalau contohnya macam Kabilan tadi, tak apa, kita jadikan sebagai contoh Kabilan. Jangan terasa hati, tak apa. Cubaan yang baik. Ya. Tetapi macam Kabilan kita ambil contoh, Kabilan terlupa nak letakkan 16 kat sini. Dia selesai dapat U sama dengan 21. Bila U sampai 21, U letakkan gambar rajah U balik. Logik tak dekat sini 21? Bila kita tengok, kenapa U dapat 21? Salah ni. Sepatutnya kalau 21 mesti dekat atas. Tapi kedudukan U ini berada di bawah 16. Maksudnya kita berada 5. So, logik check balik semula lah dalam kerja kita. Careless mistake, Hafizdin. Nak mencari careless mistake orang memang sangat mudah. Tetapi nak tahu kita dapat jawapan tu tepat atau tak, kita kena cuba dulu. Kita cuba dulu, Din. Okay? So guys, cikgu ingat kita dah sampai ke penghujung kita punya sesi pada petang ini. Boleh cikgu nak tanya dengan you, ada apa-apa soalan gunakan ruangan chatting. Cikgu nak tunggu soalan. Kalau ada soalan boleh bertanya. Kalau tak ada, cikgu nak komen sedikit daripada you all semua. Cikgu nak setiap seorang yang ada kat sini tolong gunakan ruangan chatting sikit, komen sikit. Adakah sesi pada petang ini membantu, dan kalau membantu, apa yang you belajar pada sesi petang ni? Apa yang you belajar? Apa benda yang you tak pernah tahu sebelum ni, tiba-tiba you rasa tahu pada petang ni? Ataupun kalau you rasa dah tahu sebelum ni, you dah mantapkan diri tu. Boleh gunakan ruangan chatting sedikit, chat sikit. Alhamdulillah hari ni, terima kasih cikgu, saya ada belajar sedikit. Rupa-rupanya saya tahu bagaimana nak mencari sini. Apa yang you belajar guys? Cikgu nak kamu gunakan ruangan chatting sikit, bantu cikgu untuk kat situ. Dan kalau nak komen sedikit, mungkin pencahayaan cikgu, kenapa cikgu terlalu cerah? Saya nak cikgu Farid yang gelap. Contoh. Boleh gunakan ruangan chatting sedikit, sebab daripada ruangan chatting tu cikgu nak jadikan sebagai tim cikgu ya, cikgu punya tim. Okey. So kita nak ada tambah baiklah, penambahbaikan. Okey begitu ya. Okey, Ovigah ni sangat baguslah. Daripada sesi yang sebelum ni pun Ovigah memang banyak join kelas cikgu. Ovigah. So ada perubahan tak Ovigah? Kalau you compare kelas cikgu pada sekarang ni dengan compare kelas cikgu yang buat secara drawboard tu, yang cikgu gunakan komputer, apa perbezaan? Yang mana you rasa lebih seronok? Nak tengok cikgu bersajak depan whiteboard macam ni ke? Ataupun you rasa lebih selesa dengan gambar rajah yang cikgu tunjukkan sebelum-sebelum ni? Yang mana you rasa lebih selesa Ovigah? Ya? Okey Ovigah, nice, sangat membantu cikgu. Saya dapat mantapkan lagi kemahiran saya dalam bab ini. Terima kasih. Kabilan, yang ini cikgu. Kabilan apa yang ini cikgu? Hafizdin suka lagi komputer. Oh ya, okey. Oh, Kabilan suka yang ini lagi. Nampak lebih bersahaja sebab nampak muka cikgu mungkin. Hafizdin suka komputer ya. Nisha sangat membantu. Saya lebih faham dan lebih jelas. Alhamdulillah. Jasprit, saya faham apa yang cikgu ajar hari ini. Saya dah tingkatkan lagi prestasi untuk bab ni. Sebelum ni banyak tak tahu, sekarang at least tahu banyak. Thank you cikgu. Terima kasih Jasprit. Viga. Amira Farisha, thank you. Saya lebih faham. Sarvin, cikgu, adakah live ini rekod dan boleh hantar sebab saya nak belajar lagi sekali? Okey, yang ni kena tanya Kak Ain kamu lah. Kak Ain kat belakang lah. Kak Ain boleh respon sikit, adakah sesi ni kita rekod dan adakah kita akan upload? Nanti biar Kak Ain respon sedikit.
dapat baiki careless mistake, betul? Careless mistake ni satu benda yang kita tak dapat nak ajar you bagaimana nak careless mistake. Tapi kita boleh, mana-mana cikgu sekalipun, kita boleh guide you sahaja. Kita boleh nasihatkan you jangan ada careless mistake dan sebagainya, tetapi careless mistake ni boleh berlaku pada siapa-siapa sahaja. Termasuk cikgu sendiri pun, cikgu biasa buat careless mistake, tak menafikan. Ya. Tetapi cuma persoalannya bagaimana kita nak kurangkan careless mistake ataupun nak terus elakkan careless mistake. Ini persoalan yang kita perlu jawab, ya. Okey, kita masih menunggu Kak Ain punya respon. Kak Ain belum respon dengan cikgu lagi. Cikgu adakah live ini? Cikgu retweet. Okey, jangan lupa guys, Instagram kita guys. Instagram kita Pitin Studio. Tolonglah follow Pitin Studio. Pitin Studio, kamu boleh search Pitin Studio. Ataupun kalau kamu ada screenshot guys, screenshot sesi kita pada petang ini, boleh screenshot. Kamu screenshot lah macam mana yang kamu nak. Tangkap gambar apa yang kamu tengah belajar pun okey juga. Nota-nota ataupun soalan-soalan yang kamu tengah tangkap gambar. Tangkap gambar lepas ni, naikkan di IG kamu punya ni dan tag lah kita Pitin Studio dan Cikgu Farid Mathnas, ya. Kita rekod sesi petang ni, next week kita akan upload di YouTube Pitin Studio insya-Allah. Okey, nanti kita akan share mungkin di Telegram. Siapa yang belum join Telegram dekat bawah ni? Dekat bawah ni ada Telegram tolong join sekarang. Sebab program-program kita pada next kita akan gunakan medium Telegram lah untuk sebarkan. Jangan lepaskan peluang. Sebab kalau you perasan, kita punya minggu ni adalah minggu trial version. Kita nak tengok setting okey tak okey, pencahayaan okey dan sebagainya, sistem okey tak okey. Minggu yang berikutnya kita akan tengah plan lah untuk rancangan-rancangan yang seterusnya insya-Allah. Okey, Anis Akilah. Maaf cikgu, saya baru masuk sebab tadi ada kelas online, tapi cara cikgu Farid ajar memang faham. Start kenal cikgu dari Mathnas at Math Topic Differentiation. Alhamdulillah. Komennya agak baik. Anis Akilah, kalau you belajar differentiation, sekarang ni you belajar ni, normal distribution. Baju normal distribution. Semalam, sesi semalam at Math, cikgu bagi 2 orang, pelajar bertuah, pelajar tingkatan 5 dapat baju free. Normal distribution, baju ni. Siapa yang belajar normal distribution, dia tahulah bagaimana nak cari normal distribution ni, nampak guys? Nampak? Table kita guys, ya. Okay, so guys, kalau tak ada apa-apa soalan, ya, so boleh kalau nak tanya soalan last, cikgu ingat cikgu kejar masa juga. Nanti pukul 5 kita nak live untuk AdMath juga. So, kalau tak ada apa-apa, cikgu ucapkan ribuan terima kasih. Also join the class Maths and AdMath, Cikgu Farid from SPM Flix. Thank you, Anis Akilah. Wow. SPM Flix is the best one lah. This is the best one. The best platform. Mereka memang sangat-sangat bagus. Tetapi Pitin Studio, cikgu bergerak secara kita punya team cikgu yang bermula team yang kecil lah. Jadi SPM Flix, dia orang ni memang dah sangat popular, dia orang dah sangat, dia platform yang sangat kukuh. Jadi boleh pergi terus kepada SPM Flix juga. Ya. Untuk program-program terkini. Cikgu pun masih ada dengan SPM Flix lagi, kita ada 2 sesi lagi. Okay, thank you guys. Cikgu ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi pada sesi-sesi yang berikut.